Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student accounting cikgu. Okay, hari ini kita masih lagi modul 4 perakaunan untuk perkongsian. Tapi hari ini kita akan belajar membuat latihan pembubaran perkongsian. Okay, seperti biasa cikgu akan sediakan soalan dan soalan mesti dibaca sepenuhnya. Okey, jadi cikgu akan baca soalannya. Di dan Ni adalah pekongsi-pekongsi dalam perkongsian dini. Mereka membahagikan untung dan rugi sama rata. Pada 31 Mei 2004, mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian. Penyata kedudukan kewangan pada tarikh pembubaran adalah seperti yang berikut. Okey, penyata kedudukan kewangan pada 31 Mei 2004, aset alat pejabat 16,000, lengkapan 14,000, bank 4,000. Ekuiti pemilik modal D 12,000, modal Ni 10,000, pinjaman 8,000 dan akaun belum bayar 4,000. Maklumat tambahan. Sebanyak 15,000 diterima daripada jualan alatan pejabat dan 10,000 daripada jualan lengkapan. Yang kedua, belanja realisasi RM100 dibayar. Yang ketiga, membayar akaun belum bayar RM3,800 untuk menjelaskan sepenuhnya hutang. Dan yang keempat, pinjaman dijelaskan sepenuhnya. Berdasarkan maklumat di atas, lengkapkan akaun-akaun yang berikut. Okey, jadi soalan telah cikgu baca. Okey, jadi kita perlu sediakan akaun-akaun pembubaran. Dan masih ingat lagi tak? Apabila kita membuat pembubaran, kita perlu sediakan akaun sementara, iaitu akaun realisasi. Okey, ini dia format akaun realisasi. Cikgu harap pelajar masih lagi ingat. Okey, format dia. Okey, kita teruskan bagaimana nak membuat penyelesaian soalan. Okey, ini dia di sebelah kanan akaun-akaun yang perlu kita sediakan untuk pembubaran dan di sebelah kiri ialah soalan. Okey, apabila pembubaran 3 akaun sahaja yang diperlukan. Okey, yang pertama akaun realisasi, yang kedua akaun modal perkongsi dan yang ketiga akaun bank. Okey, daripada soalan dia minta kita sediakan 3 akaun ini untuk pembubaran. Okey, mula-mula kita sediakan akaun realisasi dahulu, akaun sementara yang perlu kita buka apabila kita menyediakan pembubaran. Okey, ingat langkah yang pertama. Langkah pertama ialah kita mesti menutup semua akaun-akaun aset kecuali akaun tunai ataupun akaun bank. Okey, jadi bila kita tutup semua akaun aset, kita kena kreditkan akaun aset dan kita perlu debitkan akaun realisasi. Jadi kita masukkan alatan pejabat kita tutup dan kita hantar ke akaun realisasi di sebelah debit. Yang kedua, akaun lengkapan, kita kena tutup akaun lengkapan dan hantarkan ke realisasi. Tapi bank jangan tutup lagi, ingat Okey, lepas tu kita bayar semua belanja realisasi. Jadi kita debitkan bank di sebelah debit realisasi, kita maklumat dia, butir dia ialah bank dan dalam kurungan belanja realisasi. Ingat lagi Kemudian di sebelah kredit akaun realisasi, apa yang kita dapat? Segala yang kita jual aset bukan semasa. Okey, jadi kita masukkan, kita dah jual alatan pejabat dan lengkapan 15,000 tambah 10,000, 25,000 dan butir dia ialah bank dalam kurungan jualan aset bukan
semasa. Okey, soalnya apa lagi perlu kita isi? Ya, kita perlu isi, ingat ya, akaun belum bayar, iaitu diskaun terima yang kita terima. Kalau kita lihat akaun belum bayar kita bernilai RM4,000 dan kita hanya bayar RM3,800. Jadi bermakna akaun belum bayar dalam kurungan diskaun tu RM4,000 tolak RM3,800, kita menerima RM200. Seterusnya, ya, bila dah selesai masuk ya ke semua maklumat-maklumat, ya, kita perlu melihat adakah di sebelah kredit melebihi di sebelah debit ataupun di sebelah debit melebihi di sebelah kredit. Kalau kita lihat daripada akaun ni, kita nampak di sebelah debit melebihi di sebelah kredit. Sebab tu, ya, akaun realisasi bagi pembubaran perkongsian dini ni dia mengalami rugi realisasi. Okey, jadi rugi realisasi ni kita kena bahagikan di antara D dengan ni, ya, mengikut ikatan perjanjian perkongsian, ya, di mana dalam ikatan perjanjian perkongsian mereka membahagikan untung dan rugi sama rata. Okey, jadi kita bahagikanlah di antara D dengan ni sama rata. Okey, selesai akaun realisasi. Kemudian kita perlu sediakan akaun modal perkongsi pula. Okey, mula-mula kita masukkan baki, ya, baki BB modal D. Ya, jadi kita butir dia adalah baki BB. Masukkan D RM12,000 dan ni RM10,000. Kemudian apa lagi? Ya, kita kena masukkan rugi realisasi, ya, D dan juga ni. Dan ya, kita kena buat pengiraan. Okey, pengiraan kalau kita lihat, kita dapati di sebelah kredit akan melebihi di sebelah debit. Jadi, ya, kita kena cari, ya, apa yang perlu dibayar kepada D dengan ni. Jadi kita kena tulis bank, bukannya baki HB, ya, bank. Ya, sebab ini adalah pembubaran. Semuanya kita kena tutup akaun-akaun yang ada di perkongsian dini. Okey, jadi apa yang kita dapat ialah bank. Bank RM12,000 tolak, ya, rugi realisasi D. Dan kita akan dapat jumlah yang perlu dibayar kepada D. Kemudian untuk ni pula RM10,000 tolak dengan rugi realisasi ni. Dan jumlah dia perlu dibayar kepada ni. Okey, sekarang dah selesai tu, ya, kita kena buat akaun yang ketiga pula, akaun bank. Ya, akaun bank pula yang kita perlu tutup. Ingat ya, cikgu dah terangkan sebelum ni, ya, kalau pembubaran akaun bank adalah akaun terakhir yang perlu kita tutup. Okey, mula-mula seperti biasa kita masukkan baki BB akaun bank RM4,000. Kemudian, ya, kita masukkan, ya, okey, kemudian kita masukkan, ya, yang kita jual aset bukan semasa tadi. Ya, yang kita jual aset bukan semasa tadi, ya, dan butir dia ialah realisasi, ya, RM25,000. Okey, dalam kurungan boleh kita tulis jualan aset bukan semasa. Okey, di sebelah kredit pula, ya, apa perlu kita isi? Ya, kita bayar pinjaman, ya, RM8,000. Butir dia pinjaman. Yang kedua, butir dia akaun belum bayar, kita bayar RM3,800. Dan yang ketiga ialah bank tadi, belanja realisasi. Jadi butir dia ialah realisasi, ya, berjumlah RM100. Dan kemudian, ya, kita masukkan apa yang perlu kita bayar kepada D dan juga yang perlu kita bayar kepada ni. Ya, di mana butir dia ialah modal D dan juga modal ni.
Okey, jadi bila kita dah isikan maklumat-maklumat dalam akaun bank ni, kita akan dapati di sebelah debit dia ialah mesti berjumlah 29,000 dan di sebelah kredit dia mesti berjumlah 29,000. Bermakna perkongsian dini telah dibubarkan dan semua akaun-akaunnya telah ditutup. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba.